Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersua kembali. Jadi pada kali ini kita akan masuk pada bab 3 lah, iaitu berkaitan solat dalam kehidupan Muslim. Yang mana objektif pembelajaran pada kali ini dalam bab ini, yang mana di akhir pembelajaran ini insya-Allah kita akan mampu menyebut kepentingan solat dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kenapa penting sangat solat ni? Okay. Yang kedua, insya-Allah kita akan mampu menghuraikan perkara yang membatalkan wuduk dengan bukan membatalkan wuduk, membatalkan solat dengan lengkap, insya-Allah. Seterusnya, yang ketiga, kita insya-Allah akan mampu mempraktikkan amalan solat pesakit dengan tepat pada 3 posisi solat, yang mana nak menunjukkan betapa solat ni penting. Walaupun macam mana keadaan pun, awak sakit macam mana keadaan pun, jika masih lagi digunakan akal yang waras, tahu membezakan masa tu baik, masa tu buruk, maka kita diwajibkan untuk solat. Cuma ada kelonggaran di situ. Okey, kita masuk yang pertama, iaitu berkaitan dengan kepentingan solat. Yang pertama, solat merupakan tiang agama. Yang mana solat dia merupakan daripada salah satu rukun-rukun Islam. Maka siapa yang menjaga solat, maka dia menjaga agama. Siapa yang tidak menjaga solat, maka dia diibaratkan meruntuhkan tiang agama. Jadi tiang ni penting. Yang kedua, solat tempat meminta pertolongan. Dalam kehidupan kita, seharian ni kadang-kala kita menerima kesukaran, kadang-kala kita menerima kesusahan. Jadi kepada mana yang kita nak minta tolong ni? Tidak lain tidak bukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita meminta pertolongan. Tak ada dah tempat lain untuk kita meminta pertolongan melainkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan yang sabar dan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu yang kita kena minta ke Allah, sebab dia Maha mengetahui. Dan kita kena faham bahawa apabila satu kesusahan, sesuatu kesukaran yang berlaku pada kita ni, kita mampu menghadapinya. Sebab Allah tak akan membebankan seorang itu melebihi kemampuannya. Okey, seterusnya, yang ketiga, solat amalan pertama yang dihisap. Ni kita kena tahulah. Di antara amalan-amalan yang pertama akan dihisap, di dalam kubur ke, di akhirat nanti ke, di padang mahsyar nanti ke, adalah solat. Jadi jika sempurna solat seseorang itu, maka insya-Allah sempurnalah ibadah-ibadah ni yang lain. Okey, itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat pula, itu kepentingan solat adalah kita sebagai alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita dengan kekasih kita, mestilah kita hari-hari nak berhubung. Kalau boleh melekat je, sentiasa berhubung, sentiasa nak tahu apa dia tengah buat. Kadang-kadang setiap saat kita mesej dia, tanya, pentingnya. Jadi ini adalah salah satu daripada alat untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kekasih kita. Nak cara macam mana lagi? Iaitu dengan cara kita solat 5 hari pula, 5 kali sehari semalam. Itu alat komunikasi kita. Buat yang terbaik. Kita buat benda lain seharian, buat entah apa-apa, belajar pun lebih. Untuk manusia tu lebih. Tapi untuk Allah tu kadang-kadang terkejar-kejar, kadang-kadang di akhir waktu. Jadi utamakan. Maka Allah ni, dia tidak menjanjikan dengan awak bekerja siang malam, tidur 2 kali seminggu, awak akan kaya. Ataupun dengan awak belajar siang malam, pagi petang, tak tidur seminggu, tidur 2 jam je ke, awak tak akan pandai. Tapi janji Allah ni pasti, orang yang sembahyang dia akan berjaya. Hayya 'ala falah. Marilah menuju kejayaan. Itu janji.
Seterusnya yang kelima, solat menghapuskan dosa. Dengan bersolat maka seseorang itu akan dihapuskan dosa selagi mana dia tak melakukan dosa-dosa yang besar. Sebagaimana sabda Nabi yang bermaksud solat ke waktu solat seterusnya, Jumaat ke Jumaat seterusnya, Ramadan ke Ramadan seterusnya adalah penghapus dosa yang berlaku antara keduanya selagi dijauhkan dosa-dosa besar. Riwayat Muslim. Seterusnya yang keenam. Kenapa penting sangat kita solat dengan kita bersolat, dia akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang mana solat ni ada keistimewaan dia sendiri. Antaranya dia boleh mencegah seorang itu dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hati yang selalu terikat dengan Allah, selalu teringat ke Allah ni, maka dia akan takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, serta malu nak buat dosa. Tadi baru lepas solat Zuhur, barulah Allah Akbar berdoa mintakan ampun. Habis solat Zuhur, sambung mengumpat. Kemudian solat Asar, tadi dah ingat dah Allah dah bagi amaran apa semua. Buat benda yang tak jelas. So lama kelamaan apabila dia sedar akan hebatnya solat tu, maka akan timbul rasa malulah pada dirinya. Di antara solat tadi baru je berkomunikasi dengan Allah. Tak ambil berapa jam, nak tunggukan ni, nak berkomunikasi. So di antara tu dia akan terasa insya-Allah. Nak buat sesuatu tu teringat pada Allah, insya-Allah. Okey, seterusnya yang ketujuh, solat amalan yang mana Rasulullah sendiri berjumpa dengan Allah SWT untuk menerima perintah ni. Macam rukun-rukun lain, haji ke, zakat ke, ataupun apa lagi satu, puasa ke, semuanya melalui perantaraan siapa? Malaikat Jibril. Tapi solat, Allah panggil Nabi berjumpa untuk menerima perintah tersebut. Direct. Ini betul penting ni benda lah tu. Oleh yang demikian, kita belajarlah solat. Jadi sebelum kita nak memulakan solat atau belajar solat ni, maka ada benda-benda lah yang kita kena tahu. Di antara yang pertama, syarat wajib dia, kemudian syarat sah dia, kemudian rukun-rukun dia. Rukun-rukun dia yang 13 tu, memanglah kita dah tahu benda lah tu. Tak apa, kita belajar lagi, supaya apa? Supaya kita betul-betul faham. Sebab ini adalah alat komunikasi kita dengan pencipta kita. Kita masuk yang pertama lah, syarat wajib dia. Yang pertama mesti Islam. Orang kafir dia tak wajib. So Islam tak kita? Islam. Syarat pertama dah kita lepas. Yang kedua, berakal. Tidak wajib bagi yang gila. Kita gila tak? Kalau kita gila, tak masuk awak kelas saya ni. Tak layak. Syarat kedua dah lengkap. Syarat yang ketiga, baligh. So kat dalam ni, walaupun awak tak pernah mimpi basah, Ustaz, tapi umur dah apa? Umur dah 20 tahun. Maka nak tak nak, had maksimum bagi orang yang dikira baligh bagi lelaki adalah 15 tahun. Maka apabila umur dia 15 tahun, mimpi basah ke, tak mimpi basah ke, maka dia wajib menunaikan solat. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan umur 9 tahun, maka dia wajib. Ataupun dia dah keluar haid awal, itu pun dah wajib bagi perempuan. 3, lengkap tak dekat diri kita? Lengkap. Wajib kita solat. Seterusnya, itu syarat wajib. Syarat sah pula. Syarat sah ada 5. 5. Yang pertama, mestilah suci daripada hadas. Hadas tak kira ada besar ada kecil. Kalau ada kecil, ambil wuduk. Kalau ada besar, mandi wajib. Yang kedua, suci daripada najis. Dari segi apa? Dari segi badan kita, suci, bersih, tak ada kena najis. Pakaian kita tiada najis. Tempat kita nak lakukan solat tu, wajib tak boleh ada najis.
Kalau tak sah solat kita. Okey, yang ketiga, masuk waktu solat. Yakin. Masuk waktu solat ni kena yakin. Kalau awak tak yakin, walaupun dah nak, awak tak yakin waktu Zuhur ni dah masuk belum, sampai ke azan asar. Tak yakin. Azan tu dah azan depan mata. Masa tak yakin lah. Tak apalah, kita solat lah. So solat awak tidak sah. Awak kena yakin. Okay? Dah masuk waktu solat. Okey, seterusnya, syarat sah tak sah solat kita ni, seterusnya yang keempat adalah menutup aurat. Okey, bagi lelaki di antara pusat dan lutut. Okey, bagi mazhab Syafi'i, lutut dan pusat tak termasuk. Tapi sebagai kesempurnaan kita dalam bersolat, kita tutuplah. Okey. Kita nak jumpa Allah. Kita nak jumpa kekasih tu, Allahu Akbar. Kalau minyak wangi dulu, kalau awak dekat sini kat kelas kan, kalau dia pakai minyak wangi tu, tangga ni kan, dekat tingkat 3, kita tingkat 1 ni berbau minyak wangi. Tu belum jadi kekasih, bau nak usah-usah. Ini kekasih kita. Kan? Maka selayaknya yang terbaik lah. Kan? Kalau kita jumpa apa? Kita jumpa Perdana Menteri, kita yang sensor smart-smart, ada protokol. Jumpa Sultan, jangan cerita lah, lagilah kan, dengan kemas dia, dengan pedang dia, apa semua kan. Sultan dengan Allah, siapa lagi tinggi? So kita kena fikirkan, okey, gunakan akal kita yang bijaksana ni. Fikir benda lah tu. Bagi perempuan, seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Okey, yang kelima menyebabkan sahnya solat kita adalah menghadap kiblat. Mesti menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, lari daripada kiblat, maka kita berkiblatkan apa? Kena menghadap kiblat, paling kurang dada ni. Menghadap kiblat. Kalau kita kena langgar kan, terlari sikit, kalau kita cepat, okey, sah lagi solat kita. Tapi kalau ada kes ni kan, kalau misalnya dua orang ni masuk dalam hutan kan, dia masuk dalam hutan kan, nak masuk sembahyang. Dia nak sembahyang ni, nak kena tentukan arah kiblat. Jadi dua orang ni dia bertengkar. Seorang cakap arah kiblat sana, seorang sana, sebab dua-dua ni tak ada alat untuk menentukan kiblat. Jadi dia kena asal rasa. Jadi dia menentukan sana, dia menentukan sana. Jadi untuk kes macam gini kan, dia kena sembahyang ikut kiblat yang dia rasa yakin. Dia tak boleh jadi imam dan makmum. Itu special case lah. Okey, itu berkaitan dengan syarat sah solat. Kita masuk kepada rukun solat. Seronok belajar ni. Simple je kan, bukan susah pun. Awak pun dah belajar. Cuma nak kena ingatkan balik. Kita kadang lupa. Manusia kan, dia ada sifat lupa. Memang adalah hikmah yang Allah berikan, iaitu sifat lupa. Okay, bila kita lupa, kita kena selalu diingatkan. Yang pertama, bila kita solat, rukun solat yang pertama apa dia? Berdiri tegak bagi yang mampu, dada menghadap kiblat. Kena berdiri tegak. Kalau kita sakit pun, andai kata kita boleh mampu berdiri tegak sekejap, maka ketika takbir yang pertama tu kita wajib berdiri. Kemudian kita duduklah. Kan? Niat dalam hati. Niat tu. Kalau niat tu terkeluar mulut tu tak dikira niat. Tu dipanggil lafaz. Tak salah. Mesti dalam hati je. Senyap. Saja aku solat subuh 2 rakaat, tapi tak keluar mulut. Kalau keluar mulut tak dikira niat. Tu dikira lafaz. Ingat tu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Kenapa dipanggil takbiratul ihram? Kerana dia akan mengharamkan segala-gala yang halal. Kita takbir Allahu Akbar, maka dia akan mengharamkan yang dinamakan makan. Maka dia akan mengharamkan yang dinamakan cakap. Maka dia akan mengharamkan yang dinamakan minum. Yang mana sepatutnya perbuatan tersebut adalah halal kita buat. Tapi bila kita dah angkat saya takbiratul ihram, automatik benda yang halal tu menjadi haram. Bila dia halal balik, bila kita bagi salam nanti, dia jadi halal balik. Halal lah kita nak bercakap balik, halal lah kita nak makan, halal lah kita nak minum dan sebagainya. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah ni kena betul. Tajwidnya kena betul. So wajib bagi yang tak nak betul bacaannya tu, dia kena betulkan baca Al-Fatihah ni. Paling kurang Al-Fatihah tu dibaca betul dengan mahrasnya, dengan tajwidnya.
Tak susah. Tak tahu ustaz, belajarlah. Cari, malulah ustaz, carilah kat dalam YouTube. Ikut je lah. Ikut apa? Bacaan surah tu. Bacaan imam masjid Masjidil Haram. Ikut je lah. Lama-lama mesti sedap sama macam Imam Masjidil Haram Al-Fatihah. InsyaAllah. Benda kena ulang. Ulang ikut. Sampai sama. Pastikan sama. Perfect. Rukuk dan tamakninah. Kadar rukuk tu mestilah kalau kita letak cawan kan, cawan tu tak jatuh lah. Kalau kita sengit kan, jatuh. Kadar tu mestilah L tu, bila kita letak cawan yang ada air tu, dia tak jatuh. Cuba buat macam tu. Tangan ni mesti kat lutut. Lutut ni, kepala lutut tu dijadikan untuk macam kita sendal. Ngam dah Allah cipta. Dia jadi sendal tau. Kalau letak macam sendal. Tamakninah. Tamakninah ni dia berhenti sebentar pada kadar 2 saat. Jadi mesti ada tamakninah. Setiap pergerakan rukun mesti ada tamakninah. Jangan laju. Rukuk Allah betul. Tak boleh. Kena berhenti sebentar. Okey. Kemudian i'tidal dan tamakninah. Lepas rukuk i'tidal lah. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sebentar. Tamakninah 2 saat. Jangan sami Allah liman Allahu akbar. Setiap perbuatan tu kena ada tamakninah. Okey. Sujud 2 kali dengan tamakninah. Sujud lah. Sebab baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berhenti sekejap. Dekat 2 saat barulah Allahu akbar, duduk antara 2 sujud. Okey? Boleh Dia buat Okey. Duduk antara 2 sujud dengan tamakninah. Duduk. Lepas baca tu rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wazukhni wahdini wafu'anni. Berhenti sekejap pada kadar 2 saat, barulah sujud ni. Faham kan? Mestilah faham. Biasa buat kan. Duduk bagi tayak akhir. Duduk tayak akhir ni tahu tak macam mana? Punggung tu dekat simen. Kalau duduk tayak awal, punggung kat atas kaki. Kalau tayak akhir, punggung awak dekat simen. Okey, membaca tayak akhir hingga membaca selawat ke atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hingga ke situ. Tu rukun tu. Bacaan tayak akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tu rukun. Selebih tu selawat Ibrahimiyah. Itu sunat. Okey, memberi salam paling ringkas. Assalamualaikum warahmatullah. Balikkan semula kepala awak ke depan ni dulu. Kemudian baru Assalamualaikum baru berpaling. Warahmatullah. Sapu muka ni pun tak adalah dekat dalam ni, tapi tak ada masalah. Nabi pernah buat. Kita pun ikut saja. Last sekali yang ketiga, tertib. Tertib ni bermaksud dan dimasukkan kena buat dululah. Janganlah awak mandai kan. Boring lah, kita kumpulkan dulu, kita sujud dulu, lepas tu kita rukuk dulu, lepas tu kita baca Fatihah dulu. Tak boleh macam gitu. Okey. Tertib ni mana yang dahulu kita dahulukan, mana yang kemudian kita kemudiankan. Okey, seterusnya. Okey selagi semua. Kita baru 19 minit. So, kawal anda fokus. Okey, fokus. Perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, bercakap dengan sengaja. Selain daripada baca Al-Quran ataupun doa ataupun zikir yang memang dihususkan di dalam solat. Dia tambah. Andai kata percakapan itu tidak ada makna, tapi ada 2 perkataan, maka terbatas solat. Andai kata percakapan itu, yang terkeluar itu 1 perkataan, tapi difahami contohnya, maka terbatas solat tersebut. Okey. Yang kedua, melakukan perbuatan berlawanan dengan perbuatan solat yang melibatkan pergerakan anggota besar.
Berjalan ke 3 kali berturut-turut atau menggerakkan anggota berat ni 3 kali berturut-turut, maka terbatal solat itu. Terkena najis pada pakaian atau badan. Ada najis pada pakaian, pada badan, tapi kalau jatuh sekejap, jatuh pap tap terus jentik, tak terbatal solat. Terbuka aurat dengan sengaja, dengan tidak sengaja. Turun-turun pakai telkung, wow, angin tolak kuat, terbuka, terselak, tutup terus, tak batal solat. Makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit. Jika tidak sengaja, sedikit tidak membatalkan solat. Tak sengaja, kita dah minum, kita dah gosok gigi, dah bersihkan apa tadi, tertengah kita sembahyang, ada benda pula ni nak buang, tak boleh. Tapi benda kecil. Ataupun kita lepas minum air laici, kita dah komor-komor dah. Nanti kita sembahyang, terasa manis-manis laici. Itu dimaafkan. Okay? Berhadas sebelum salam pertama, tak sempat salam pertama dah kentut, maka batal solat. Baru nak, muka dah merah, peluh sejuk dah keluar, tahan nak kentut, baru nak Assalamualaikum, kentut, tak boleh. Batal. Tengok dapat Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, solat tak batal. Faham Sebab salam yang kedua dikira sunat. Okey, berdehem, tertawa, menangis dan mengerang. Jika terkeluar dengan jelas bunyi tu, sedih sangat sampai terkeluar, okey, batal solat awak. Ataupun berubah niat, ataupun kita menyandarkan solat kita dengan sesuatu. Contohnya kita sedang tunggu kawan kita. Kawan kita ni cakap on the way, tak sampai-sampai. Kita duk menunggulah. Takut nanti kalau kita solat nanti, dia datang, dia bagi salam, kita tak dapat nak nyaut. Maka kita pun berniat, tak apalah, aku solat lah dulu. Nanti kalau kawan aku datang, dia sampai, nanti aku batalkanlah solat. Jika awak bersandarkan macam gitu, kawan awak sampai saja, dia turun saja tongkat motor depan, automatik solat awak terbatal, walaupun awak tak batalkan. Faham Jangan sandarkan solat dengan sesuatu yang lain. Okey, membelakangi kiblat dengan sengaja. Dengan sengaja lah, tak sengaja kita patah balik, tak batal lagi. Dengan sengaja. Okey, maka batal solat kita. Okey, itu berkaitan dengan solat lah. Jadi kita akan masuk yang seterusnya berkaitan dengan solat berjemaah. Syarat minimum bagi solat berjemaah ni paling kurang 2. Ada makmum, ada imam. Cukup 2 orang. Tak kira sembahyang kat mana, kat tengah padang ke, kat rumah ke, kat masjid ke, kat surau ke, kat tepi surau ke, tepi longkang ke. Syarat dia apa? 2 sahaja. Apa kelebihan dia? Okey, yang pertama, dianggap sebagai orang mukmin. Sebab bukan semudah kita nak berjemaah ni sehari 5 kali ni, dengan kita sibuk dengan hal dunia lagi. Maka dia sebagai satu gambaran hebatnya orang yang beriman ni. Maka tepikan semua, dahulukan yang utama. Mendapat pahala 27 kali ganda. Cuma tak nampak je. Kalau manusia ni, kalau dia nampak berebut. Sebab tu hikmah tak nampak, supaya kita, salah satunya kita nak ikhlas buat. Okay? Solat isyak berjemaah ibarat kita solat separuh malam. Solat subuh ibarat separuh lagi malam. Maka kalau kita solat berjemaah subuh dan isyak, ibarat kita solat satu malam. Hebat ni. Bergelak untuk masjid, Allah akan bagi cahaya nanti di akhirat. Tak nak? Di akhirat Allah bagi cahaya. Hati yang terikatkan masjid akan berada di bawah naungan Allah, insya-Allah. Hati yang selalu teringatkan masjid, dia akan mendapat naungan Allah di akhirat nanti. Berjalan ke masjid, selangkah dihapuskan dosa, diberikan satu pahala, diangkat satu darjat. Hebat orang yang pergi ke masjid dan solat berjemaah ni. Okey, syarat-syarat dia sebagai kita nak jadi imam dan makmum, ada syarat dia. Okey, yang pertama, syarat yang mesti hendaklah makmum mengikut imam dan setiap perbuatan fi'li. Dan setiap perbuatan fi'li tu, imam rukuk, dia rukuk, imam sujud, dia sujud, imam bagi salam, dia baru bagi salam. Jangan dia mendahului. Jangan berlumba dengan imam tu, okey? Sampai habis tu. Persamaan sifat antara solat tu, imam dan makmum sama solat. Walaupun imamnya tadi kita singgah dekat surau kan, kita nak solat Zuhur, kita nampak macam ada orang tengah solat Zuhur tu, kita pun pergilah angkat takbir belakang dia. Rupanya dia solat sunat selepas Zuhur.
Tapi kita solat Zuhur, sah tak? Masih lagi sah. Sebab apa? Sebab sifat solat tu masih sama lagi. Masih ada rukuk, masih ada sujud. Yang tak boleh apa? Orang tu solat jenazah, kita di belakang dia angkat takbir solat Zuhur. Allahu Akbar. Solat jenazah tak ada sujud dan rukuk. Tak sama persamaan solatnya. Faham Faham kan? Okey, bagus. Makmum di belakang imam tidak boleh di hadapan. Makmum kat belakang lah. Nama makmum duduk belakang lah. Nak sebaris boleh makruh lah. Dia seeloknya sebelakang imam paling kurang 1 tumit. 1 tumit kita. Mengetahui geri perbuatan imam dari segi sama ada suaranya atau pergerakannya, mana kita boleh lihat. Andai kata imam tu jauh kat sana, kita boleh tengok orang depan ni. Dia sujud mestilah diikut imam. Jadi kita boleh tahu perbuatan imam tu dengan kita melihat orang di hadapan kita. Imam dan makmum berhimpun di satu tempat. Tiada bangunan yang menghalangnya. Dia dah tutup. Tidak boleh mengikut imam yang dah terbatal solat. Kita dah tahu ada najis di pakaiannya, kita dah tak boleh nak ikut dia dah. Okey, seterusnya. Itu berkaitan dengan syarat kita nak berjemaah. Sekarang ni berjemaah ni dia punya makmumnya ada 2 jenis. Satu masbuk. Orang masbuk ni dia datang ni imam tengah rukuk ataupun dah nak rukuk ataupun dah rukuk. Imam dah nak rukuk ataupun dah rukuk ataupun nak rukuk. Jadi orang yang macam gini, kalau dia sampai saja kan, imam tengah rukuk, dia suruh angkat takbir Allahu Akbar, dia berhenti sebentar dengan kadar 2 saat, kemudian dia rukuk sekali dengan imam. Andai kata anggota berat ni sempat berhenti, yang mana ketika itu imam tu masih lagi dalam keadaan rukuk, belum lagi iktidal, sami Allahu hamidah, masih lagi rukuk, dan sempat anggota berat kita berhenti, anggota berat ni tangan lah, maka rakaat tersebut dikira 1 rakaat. Andai kata kita pun Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar, bangun daripada rukuk, maka itu tidak dikira 1 rakaat, dan habis saja imam bagi salam, akan tambah lagi 1 rakaat. Al-Fatihah macam mana Al-Fatihah? Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Kalau awak masuk, imam tengah dah nak habis, dah nak rukuk dah, bacalah kadar yang awak boleh mampu. Al-Fatihah tu wal ghairi maghdubi alaihi, imam dah rukuk, maka tinggalkan Fatihah tu, terus rukuk. Pastikan awak rukuk, anggota berat awak berhenti bersama-sama imam ketika imam pun tengah rukuk. Okey, faham Faham kan? Okey, itu yang masbuk. Imam Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Okey, yang muafiq ni kes orang yang daripada mula ikut imam. Dialah yang tukang bentang sejadah tu. Dia ikut imam, tapi dia baca lambat. Al-Fatihah dia lambat. Orang yang muafiq ni, dia tak nak dia kena habiskan Al-Fatihah tu. Walaupun imam dah rukuk, imam dah sujud. Dia dalam sembahyang ada rukun panjang dan rukun pendek. Jadi orang yang baca Al-Fatihah ni, yang muafiq ni, yang bersama imam depan awal, dia kena habiskan Al-Fatihah. Walaupun imam dah rukuk, dah iktidal, kemudian dia sujud. Sujud tu dikira rukun panjang. Imam pun bangun, duduk antara dia sujud, maka dia dah tertinggal dengan imam 1 rukun panjang. Bila imam sujud saja, maknanya imam dah masuk rukun panjang yang kedua. Andai kata dia tak juga habis baca Al-Fatihah tu sebelum imam bangun rakaat pada sujud yang kedua, maka dia kena buat 2 benda ni. Satu, dia kena niat berpisah dengan imam. Berpisah, sembahyang sendiri. Imam nak sujud, rukuk, lepas tu habis, awak sembahyang sendiri. Ataupun awak tinggalkan Al-Fatihah yang tak habis tadi tu, terus ikut perbuatan imam sujud, dan pada rakaat tersebut tidak dikira. Nanti imam bagi salam, awak kena tambah 1 rakaat. Faham kan? Mesti faham, insya-Allah. Okey, itu berkaitan dengan masbuk dan muafiq. Senang, simple, tak susah, dan insya-Allah awak faham. Andai kata tak faham, ulang lagi video saya ni. Okay, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Cukuplah kita punya video ni 30 saat. 30 saat lama sangat. Kejap sangat, 30 minit. Jadi kita akhiri video kita ni dengan tasbih kifarah dan suratul Wal-Ashr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi husri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa anda untuk mendengar bebelan saya ni. Okey, terima kasih ya.